yang kami katakan tadi di awal rancangan, hari ini kami akan bawakan pasukan operasi mencari dan menyelamat SAR, di mana seperti yang kita sedia maklum keadaan negara kita baru-baru ini menghadapi kejadian tanah runtuh yang melibatkan puluhan nyawa yang terkorban. Saya percaya bukan sahaja kita rakyat Malaysia yang sedih, malah keluarga terdekat, rakan-rakan, dan mereka sebenarnya yang bertungkus lumus turun untuk misi mencari dan menyelamat ini. Kita tak tahu apa perasaan mereka, kepenatan, kesusahan, kepayahan yang mereka lalui, dan pengalaman itu yang penting, lebih berharga untuk kita kongsikan bersama-sama dengan anda. Cerita daripada pasukan Smart Team kami bawakan pada hari ini. Silakan Saliha. Ya, dan untuk itu kita nak ucapkan selamat datang kepada Muhammad Khairul, Tuan Muhammad Khairul saya sebut Tuan Muhammad Khairul Jamil, Komander Smart, dan juga Tuan Muhammad Hafizul Abdul Halim, Ketua Seksyen Heavy USAR. Terima kasih kepada kedua-duanya. Saya kira ini adalah di antara dua hero barisan utama yang juga terlibat dalam operasi search and rescue di kawasan Tanah Runtuh Batang Kali baru-baru ini, Doktor. Encik Tuan Khairul. Tuan Khairul, mungkin sebagai permulaan, bila terima berita ataupun tentang kejadian yang berlaku tanah runtuh di Gotong baru-baru ini, apa yelah saya faham perasaan itu daripada tim Smart, persediaan, siap siaga dan strategi untuk turun padang dalam misi mencari dan menyelamat ini? Okey, Cik Lee, soalan yang baik. Terima kasih kepada Bernama yang menjemput kami untuk menerangkan dan berkongsi pengalaman berkenaan kejadian di Batang Kali. Pertama sekali saya ingin perkenalkan pasukan Smart adalah pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia. Merupakan pasukan terdiri daripada 3 servis utama, iaitu daripada Royal Malaysian Police, Fire and Rescue Department of Malaysia dan juga Armed Forces lah. Kami ini adalah pasukan khas yang diwujudkan di bawah Jabatan Perdana Menteri, di bawah pengurusan NADMA sendiri. Yang mana NADMA ni kebanyakannya menguruskan bencana. So balik pada soalan Cik Lee tadi berkenaan dengan kejadian tanah runtuh. Memang kewujudan kami pun diwujudkan berdasarkan kepada keruntuhan bangunan. Kalau Cik Lee ingat dahulu berkenaan dengan kes di Highland Tower melibatkan 48 orang nyawa. Jadi rentetan dari itu wujudnya pasukan Smart pada tahun 1995. Dan kejadian di Batang Kali ini adalah kejadian yang kedua terbesar melibatkan mangsa. Laporan awal yang saya terima daripada NDCC, National Disaster Control Center, dia menyatakan maklumat awal adalah sebanyak 100 orang yang terlibat. Namun jumlah kematian itu tidak dapat dipastikan. Jadi rentetan dari itu saya juga menerima panggilan daripada Pengarah Bomba Negeri Selangor, juga PGO Selangor, Pusat Gerakan Operasi Bomba Selangor, untuk meminta bantuan kami bagi tujuan mencari dan menyelamat. Jadi saya gerakkan pasukan saya di awal pagi tersebutlah. Kita memang memantau kes-kes di dalam negara ini yang menarik untuk kita respon. Jadi orang yang pertama saya telefon Tuan Hafizul lah, pegawai yang bertugas pada hari itu 24 jam. Jadi saya mohon untuk dia bersedia untuk bergerak, untuk digerakkan. Jadi Tuan Hafizul adalah pegawai Smart yang first on scene lah. Tapi first on scene is actually from the police itself dan juga daripada Fire and Rescue Department. So Tuan Hafizul daripada pasukan kami adalah Tuan Hafizul sendiri yang mula sampai melakukan operasi penyelamatan. So pengalaman yang saya dapat ni satu perkara yang mengejutkan lah. Sebab sebelum ini yang kita lihat rentetan daripada kes-kes sebelum ini hanya 2 orang, 3 orang, 6 orang. Tapi bila melibatkan 100 orang mangsa, jadi menjadi kerisauan kepada saya. So saya menggerakkan pasukan saya untuk berada di site lah, untuk membantu mana yang boleh dibantu. Baik, kita nak tahu juga daripada Tuan Hafizul. Mungkin kita nak bertanyakan kepada Tuan Hafizul. Tuan Hafizul, pastinya tadi dah disebut oleh Tuan Khairul, antara yang pasukan yang pertama tiba di lokasi runtuhan ini. Jadi bagaimana keadaannya pada waktu itu, yang di mana masa itu mungkin media masih lagi banyak tidak sampai ke tempat lokasi, dan Tuan Hafizul adalah yang pertama berada di sana. Gambarannya bagaimana? Masa saya sampai tu hari masih gelap. Saya ingat dalam pukul 6 lebih lah. Tetapi pasukan bomba telah mewujudkan pos kawalan bomba pun. Jadi bila kita sampai, kita boleh melapor terus. Kebetulan pada masa tu ada Datuk Nur Hisham, pengarah bahagian
operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Jadi dia nampak je Smart, terus dia tanya, okey Smart berapa orang? Apa yang awak bawa? Jadi kat situ saya declare lah. Jadi untuk kita ada baseline, kita ada structure movement sensor. Jadi kita ada beberapa peralatan lagi, chainsaw dan sebagainya. Jadi dia kata okey, bawa semua dan masuk. Jadi bila kita masuk tu saya nampak operasi pun dah operasi kali ni saya nampak cepat dan tersusun. Sebab bila kita masuk tu pasukan bomba dan polis pada masa tu sedang turunkan mangsa-mangsa yang selamat daripada atas. Jadi kita nak kosongkan semua kawasan tu dulu, keluarkan semua mangsa-mangsa, baru kita mulakan pencarian secara lebih detail lah. Jadi kita letak dulu barang tu tepi, kita bantu. Pagi tu kita keluarkan semua mangsa, kita angkat mangsa keluar ke tempat yang selamat, dan seterusnya dalam pukul 8 macam tu baru kita mulakan pencarian secara mata kasar, secara peralatan, dan seterusnya excavator masuklah sehinggalah masa terakhir itulah hari yang ke-9. Sebaik saja menerima arahan daripada Tuan Khairul, apa pandangan ataupun apa yang difikirkan perkara pertama yang nak dilakukan daripada susunan awal sampailah bergerak, sebelum bergerak menuju ke lokasi? Mungkin persediaan daripada tim ke bagaimana? Pasukan Smart memang sentiasa bersedia untuk diatur gerak. Pada masa yang sama tu pun ada 2 tim je tuan berada di Terengganu dan Kelantan pun sebab banjir kan. Jadi bila ada kejadian tanah runtuh ni, kita dah ada ready dah lori yang akan bergerak. Dalam dia dah ada peralatan-peralatan collapse structure, tanah runtuh dan sebagainya. Jadi kita hanya kumpul orang. So saya keluar hari itu dengan norma biasa 10 orang. So kita terus gerakkan lori. Dalam sebelum sampai tu kita telefon lah NDCC dan sebagainya. Kita dapat maklumat yang tiada coverage telefon, bagaimana kawasan tu semuanya. Jadi sebelum sampai tu kita dah sedikit buat size up awal. Pada pukul 8 tu pasukan kedua digerakkan. Jadi pasukan yang pertama ni memang kita terus run ke kawasan kejadian. Yang kedua ni akan support lah sebab memang kejadian insiden besar. Baik. Kita balik kepada Tuan Khairul. Jadi melihat kepada kawasan geologi di kawasan tanah runtuh itu, Dr. Tuan Khairul ya. Jadi bagaimana mungkin cabarannya bila pasukan search and rescue ni digerakkan? Adakah kesukaran di situ dengan kawasan tanah yang masih lembut, keadaan tanah runtuh baru berlaku? Jadi bagaimana Tuan Khairul? Seperti yang dinyatakan oleh Tuan Hafizul, keadaan terrain waktu tu memang ground zero, memang keadaan ground zero lah. Topografinya tidak seperti dulu. So gelinciran tanah, ada boulders, batu yang sangat-sangat besar berada di dalam ground zero. Jadi kita mengikut kepada Komander PKH. Waktu tu Komander PKH biasanya untuk search and rescue ni bagi mencari dan menyelamat di dalam negara diketuai oleh bomba. Jadi kita masuk dalam jawatan kuasa untuk cari lamat tu bersama dengan bomba, polis dan juga beberapa agensi teknikal untuk kita berfikir sama-sama berkenaan dengan teknik dan taktik untuk membuat pencarian. So dari situ kita dapat arahan dan kita telah sebulat suara untuk membuat kuadran. Sebab tu kita ada tulis sektor A, sektor B, sektor C. Sebab kawasan runtuhan tu terlampau besar. Lebih kurang dalam 7 ke 8 hektar. So bila terlampau besar, kita kena pecahkan kepada sektor, dan di dalam sektor kita kena kecilkan kepada kuadran. Saya sangat-sangat teruja kerana pasukan Smart ni memang adalah first responder bagi bantuan di luar negara. Tetapi di dalam negara kita sebenarnya adalah bantuan barisan kedua. Yang mana apabila kita tidak mengambil alih, kalau ikut pada arahan MKN 19, kewujudan Smart ni kita bukan mengambil alih tugasan agensi, walaupun kita daripada agensi-agensi yang terlibat. Sebenarnya kita hanyalah melengkapi mana-mana yang keperluan yang ada. Seperti macam Tuan Hafizul nyatakan, initially kita memastikan penyelamat tu dalam keadaan selamat, yang mana kita menggunakan sistem SMS kita, structure movement sensor, iaitu sensor kita awalan bagi memastikan ground zero tu selamat untuk dilaksanakan tugasan penyelamatan pada hari pertama. Kemudian baru agensi teknikal lain seperti JKR pun memasang SMS dia, iaitu seismic monitoring system di atas tebing di mana runtuhan berlaku. So
kami ni lebih kepada melengkapi agensi-agensi yang ada. Dan kita juga membantu memberikan nasihat dan juga pandangan untuk melakukan cari lamat bagi mendapatkan mangsa-mangsa yang masih tertinggal dan tertimbus. Baik, mungkin Tuan Hafizul, saya percaya memang pasukan ramai yang terlibat pasukan Barisan Hadapan ni bukan sahaja Smart Team. Nak tahu pengalaman hari pertama daripada Smart Team ni, mungkin apa yang ditemui, apa petanda awal atau apa yang mungkin yang boleh dikongsikan oleh penonton Apa Khabar Malaysia hari ini, yang mungkin ialah orang luar tak tahu kan apa yang dijalankan. Okey, pada hari pertama tu komando operasi dah seperti yang Tuan Khairul cakap tadi, dah sektorkan kawasan-kawasan tu kepada 4 sektor. Jadi ada sektor A, sektor B, sektor C, sektor D. Jadi saya pada pagi tu ditugaskan untuk mengetuai sektor C. Kita buat pencarian pagi tu, kita ada jumpa kemah-kemah yang tidak tertimbus penuh. Jadi sebelum excavator masuk dan sebagainya, saya dan 17 agensi yang lain, polis, bomber, APM, sebelum yang hari pertama tu ada lain-lain yang NGO yang ada di dalam tu. Hari yang kedua baru yang tak masuk. Jadi di BKL dan sebagainya. Jadi pagi tu mana tempat yang kita nampak ada potensi untuk ada mangsa, semua kita buat pencarian awal. Kita guna cangkul, korekan kecil dan sebagainya. Jadi adalah yang saya keluarkan teddy bear, bekas makanan. Tapi untuk sektor C ni dia terlalu tebal, tanahnya yang terlalu tebal. Itu antara cabaran kita jugalah. Jadi petang tu baru kita mula jumpa mangsa di sektor C. Kebanyakannya pada pagi tersebut selepas terang tu banyak mangsa yang kita keluarkan daripada sektor A. Jadi kebetulan pada masa tu saya ditugaskan di sektor C lah. Tapi saya nampak rakan-rakan yang lain daripada sektor A ni banyak mengeluarkan mangsa. Pastinya satu saat yang agak memilukan seperti Tuan Hafizul kongsikan juga. Jadi jumpa teddy bear dan barang-barang daripada masa-masa yang terlibat Itu juga merupakan satu, orang kata, strategi daripada Smart Team juga satu petunjuk awal bagaimana untuk mendapatkan ataupun dalam misi mencari dan menyelamat mangsa itu sendiri. Kita akan sambung lagi Tuan Khairul dan juga Tuan Hafizi. Sekejap saja lagi kita nak berhenti rehat seketika, kembali di Apa Khabar Malaysia. Kembali. Kembali bersama kami di Apa Khabar Malaysia, dan tadi kita kongsikan pengalaman dan juga satu, orang kata apa, perkara yang masih lagi tersentuh di hati saya berkenaan tentang kejadian tanah runtuh di Patang Kali. Dan kita nak berbalik kepada tetamu kita hari ini, Tuan Khairul juga. Kita nak tanyakan kepada berkenaan tentang apakah teknologi ataupun kebakaran yang digunakan untuk misi pencarian kali ini, Tuan Khairul. Okey, untuk makluman Salina dan Cik Lee, pasukan Smart ni memang diwujudkan berdasarkan kepada kepakarannya lah. Untuk makluman, kita punya arahan mengikut kepada arahan MKN nombor 19, kita boleh bertugas mengikut kepakaran dan kemahiran kami pada insiden yang melibatkan insiden bencana di udara, di darat dan juga di air. Dan juga kita perlu respon seperti yang nyatakan lah, ke luar negeri. Di dalam konteks ini, kami adalah pasukan yang telah diiktiraf oleh United Nations di bawah International Search and Rescue Advisory Group. Kepakaran kami lebih kepada collapse structure. Salah satu kepakaran lah, elemen kepakaran yang kita ada. So memang kalau ikut pada arahan nombor 19, apabila melibatkan runtuhan bangunan dan runtuhan tanah, adalah menjadi kewajipan kami untuk berada di tempat on-site. So kepakaran yang kita ada memang kita belajar daripada luar negara. Pada masa yang sama, peralatan pun kita menggunakan peralatan yang terkini. Yang kita perolehi dan yang kita gunakan adalah peralatan-peralatan terkini seperti SMS, seperti yang Tuan Hafizul kata tadi, structure movement sensor. Dan kalau tengok pun peralatan kami pun berbeza daripada yang lain. Kita ada UTV kita, utility terrain utility terrain vehicle, yang mana
orang tengok tu macam pelik sikit lah, tapi memang kita gunakan untuk semasa bencana. Dan kita pun mempunyai beberapa peralatan untuk untuk mengesan mangsa di dalam kedalaman seperti Delsa dan lain-lain lah. Tapi peralatan untuk kali ini agak sukar bagi kami kerana thickness of the soil, the maximum is 20 meter. So that means itu yang kita membuat keputusan dalam mesyuarat PKH Sebulat Suara untuk menggunakan heavy machine untuk mengeluarkan mangsa lah. Pada khidmat kami, sekiranya ketebalan 20 meter, keluasan 8 ekar tu, saya rasa tidak mudah lah untuk kita buat secara manual lah, menggunakan cangkul ataupun shovel. So dalam mesyuarat tu saya mencadangkan supaya gunakan heavy machine berdasarkan kepada data dan maklumat yang kita dapat daripada pasukan sahabat kita lah, terutamanya daripada JUPAM dan juga daripada ATM. Kita melihat daripada perubahan topografi sebelum ini di tempat itu dan selepas berlakunya runtuhan, kita dah tahu bahawasanya ketebalan tanah tu sangat-sangat dalam. So itu cabaran kita waktu di PKH lah, untuk menentukan dan memberikan teknik atau taktik untuk cari lamat bagi mangsa-mangsa yang ada di situ lah. So itu yang kita banyak sarankan lah kepada komander di PKH, iaitu pihak bomber lah. Dan Tuan Khairul pun ada turun padang juga saya sampai pukul 9 pagi. Sebenarnya saya daripada Kelantan sepatutnya. Saya daripada Kelantan menerima panggilan, saya terus bergerak ke kawasan tu. Pukul 9 pagi saya sampai. Saya nampak Tuan Hafizul dah ada, dia pun melaporkan pada saya, dia mengeluarkan mangsa, dia telah melaporkan diri kepada komando operasi waktu itu adalah Datuk Nur Azam dan juga Datuk Nur Hisham ada bersama. Dan pada masa yang sama saya juga berjumpa dengan OCPD untuk memaklumkan bahawa pasukan saya terdiri daripada 10 orang sahaja. Sebab norma keluaran kami tak ramai, seterang kami pun tak ramai sebenarnya. Dan kebanyakan orang beringat kita ni ada di setiap negeri. Tidak, kami memang berada di bawah Jabatan Perdana Menteri. Markas kami berada di Cyberjaya dan kekuatan kami hanya 150 orang saja. Tapi kepakaran tinggi, berkepakaran tinggi. Okey, saya percaya setiap individu yang terlibat sama dalam misi mencari dan menyelamat ini ada pengalamannya yang tersendiri. Untuk hari yang pertama, saya percaya tim Smart pastinya all out. Dan pencarian difahamkan lebih daripada 15 belasan orang yang dijumpai, mangsa yang terlibat. Pastinya mental dan emosi rabaklah, koyaklah kan. Mungkin boleh kongsikan bersama Tuan Hafizi situasi yang boleh digambarkan ketika itu daripada pasukan Smart Team sendiri. Okey, perasaan sedih dan juga sedikit penat lah. Sebab dengan tanah yang tinggi tu, pergerakan kita pun sebenarnya perlahan. Pijak masuk dalam kaki kan, pijak masuk dalam kaki. Jadi kita letakkan semua perkara-perkara tu di tepi lah. Bayangan dan semangat lah untuk kita menjumpai mangsa dan serahkan mangsa ke family dia orang lebih tinggi lah pada masa tu. Jadi itu yang kita buat bekalan lah, sehingga ke hari yang ke-9 pun. Penat ni sekejap sebab kita bila kita masuk memang kita dah susun kita punya pasukan, siapa masuk dulu, siapa akan rehat dan sebagainya. Dalam PKH pun akan bagi masa rehat sebab excavator tu dia tak boleh jalan all the way semua kan. Dia pun perlu masa berehat. Jadi bila dia orang berehat, kita pun berehat. Tapi bila masa dia orang bekerja, kita pun bekerja. Bila dia orang korek je tanah tu, memang kita akan ada di sekeliling tu. Kalau kita nampak ada mangsa ataupun ciri-ciri kemah dan sebagainya, so kita akan stop, kita akan buat penggalian kecil, so untuk kita keluarkan mangsa. Jadi untuk sedih, penat tu, untuk pasukan penyelamat ni saya rasa memang sikit lah peratus dia tu lah. Kita letak di tepi sekejap, kita hanya fokus untuk kalau boleh nak habis operasi tu cepat lah. Habis operasi cepat, nak jumpa mangsa cepat. Tapi apakah daya, kita manusia bukan jentola, bukan mesin yang bergerak, kena berehat juga sehinggalah operasi bergerak sampailah di hari yang terakhir pada 24
Desember. Menjumpai mayat yang terakhir kan. Okey. Ya, itu berkaitan tentang kita sebut tragedi lah ya, Tuan Khairul di tanah runtuh, dan mungkin ini kita nak beralih sedikit tentang kejadian banjir pula yang kita tahu sedang berlaku di Kelantan, Terengganu, Pahang disebabkan monsun timur laut dan hujan lebat. Pastinya keadaan sekarang kita taw ada juga pasukan yang digerakkan. Jadi bagaimana daripada Smart Team sendiri, Tuan Khairul? Untuk makluman Salina, juga penonton sekalian, Atur gerak pasukan Smart Team ni adalah di bawah 4 individu utama di dalam negara sebenarnya. Kami bertanggungjawab terus kepada Perdana Menteri, Menteri yang diberi tanggungjawab iaitu Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak dan juga tugas-tugas khas, Datuk Armizan Muhammad Ali. Dan juga kami bertanggungjawab kepada Ketua Pengarah NADMA dan juga atas atur gerak saya sendiri. Berdasarkan pada rancangan yang kita lihat dan juga daripada maklumat daripada agensi-agensi yang membantu kita, kita membuat analisa atau dipanggil disaster risk analysis. Disaster risk analysis ni kita telah menilai dan kita telah mengeluarkan satu garis panduan yang mana siri-siri hujan yang akan lebat. Macam kita tahu setiap hujung tahun mesti ada hujan lebat. So bila ada hujan lebat, saya menggerakkan 2 pasukan saya, satu di Terengganu, satu di Kelantan. Dia akan bertindak sebagai siap siaga untuk menghadapi. So alhamdulillah pasukan saya dapat berjalan dengan baik, dapat melaksanakan tugasan dan memberi khidmat yang terbaik kepada masyarakat di Terengganu dan Kelantan. Alhamdulillah. Untuk perancangan ataupun kesiapsiagaan itu bagaimana? Mungkin boleh kongsikan bersama Tuan Khairul. Masih lagi melibatkan tim yang sama daripada Tuan Hafizi? Untuk tim Tuan Hafizul ni dia lebih kepada rancang laksana. Rancang laksana itu bermaksud dia melaksanakan tugasan di lapangan. Di peringkat saya ada 2. Satu dari segi kita menyediakan polisi untuk kesiapsiagaan. So polisi kesiapsiagaan daripada pihak saya bersama dengan kerjasama dengan NADMA dan juga NDCC, terutamanya NDCC, kita membuat disaster risk analysis yang mana kawasan prone banjir kita akan bersedia di situ. Seperti yang saya maklumkan tadi di awal tadi, kita bukan nak mengambil alih tugasan agensi yang sedia ada. Cuma kita sebagai satu embedded dan memberikan tambahan tenaga manusia dan lain-lain berdasarkan kepada aset-aset yang kami ada. So kita memberi bantuan tambahan. Baik, kita mungkin berbalik kepada Tuan Hafizul. Apa pula pelibatan pasukan Tuan Hafizul untuk kejadian banjir yang kita tahu sekarang tengah berlaku di Kelantan, Terengganu dan negeri-negeri lain, Tuan Hafizul? Untuk kejadian banjir ni, seperti mana yang Tuan Khairul beritahu, kita sudah pun bersedia di satu-satu tempat yang kita jangkakan akan berlaku banjir. Itu memang ada dalam kita punya arahan MKN 19 lah. Kadang-kadang kalau orang nampak Smart ni tarik bot, waktu tu waktu kering, bukannya masa tu dah ada banjir belum lagi, tapi kita pergi bersedia dulu di situ. Jadi jika berlaku banjir memang kita akan turunkan bot, kita akan turunkan lori kita dan sedikit peralatan berkaitan banjir, tali, PFD dan sebagainya untuk kita support agensi-agensi penyelamat di kawasan-kawasan yang kita terlibat dah pada masa tu. Macam tahun lepas, kebetulan saya pun bertugas di Shah Alam. So sama juga di hari yang pertama juga. So memang kita akan bersama-sama lah bagaimana komando operasi pada masa tu, penilaian dia pada masa tu, atur gerak dia pada masa tu, kita akan follow dan kita akan bantu menggembeling tenaga dengan agensi-agensi penyelamat yang lain untuk kita pastikan satu-satu operasi yang kita buat tu berjalan lancar dan berkesan lah. Okey. Sekejap je rasanya. Saya ingatkan lama tau. Dan kita dah pun sampai di penghujungnya. Apapun ini sahaja masa yang kita ada. Terima kasih banyak Tuan Khairul dan juga Tuan Hafizi atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih kembali. Ya, insya-Allah kita jumpa di lain masa. Mungkin ada satu slot lagi akan bersama dengan Smart Team. Apapun sekali lagi terima kasih banyak Komander Smart iaitu Tuan Muhammad Khairul Jamil dan juga Tuan Muhammad Hafizi Abdul Karim selaku Ketua Seksyen Heavy USAR. Pengalaman yang cukup berharga dikongsikan bersama dengan kita juga ya. Dan kita dah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih terus setia bersama dengan kami. Public holiday hari ini sejam. Saya Nur Salihah Azmi. Cuti umum apapun isi masa cuti anda dengan sebaik-baiknya. Sampai kita jumpa lagi esok mungkin. Assalamualaikum. Bye.